Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita berjumpa lagi dalam sesi saya berkongsi mengenai emas dan kepentingannya lah kepada pengurusan kewangan kita. So semoga semuanya sihat pada hari ini ya, hari Ahad yang mulia ni. Nak masuk tengah hari dah ni. So saya sharing pada hari ini berkenaan dengan emas dan wang kertas lah. Okay, so kita tengok apa kepentingan emas, apa kepentingan wang kertas lah dalam pengurusan kewangan kita. Dua-duanya penting, dua-duanya ada fungsi. Okay, so pada yang belum mengenali saya Nur Asia binti Ismail, merupakan priority dealer public gold yang saya ni aktif lah berkongsi mengenai emas dan kepentingannya pada pengurusan kewangan lah. Okay, so sebenarnya dua-dua ni penting, emas dan wang kertas dua-dua kena ada dalam portfolio kita lah. Okay, so saya nak mulakan sedikit berkenaan dengan sejarah lah, macam mana saya boleh berkenal dengan emas ni. So lebih kepada saya nak sharing mana-mana puncanya. So yang pertamanya, bila saya baca lah buku Wang Emas ni buku Wang Emas ni pada tahun 2000 pada yang tahun 2014 tu, masa mula saya kenal emas ni adalah melalui blog Cik Muhammad Zulkifli lah, mentor saya ni, mentor emas saya pada 2014 tu, daripada blog muhammadZulkifli.com lah. So lepas tu dia ada keluarkan buku, yang ini bukunya Wang Emas Bertahan Ketiga Gawat dan juga Misi Bebas Hutang. So kalau tuan-puan nak dapat buku ni memang kena beli combo lah sebenarnya. Sebabnya kita macam contoh saya beli buku ni dua-dua untuk kita nak bebas hutang sebenarnya. Bebas hutang. Jadi kita kena guna juga emas untuk bebas hutang ni. Jadi kena beli combo ni, baca, baru kita boleh applykan dalam kehidupan kita untuk kita misi bebas hutang tu sendiri. Misi bebas hutang, dan dalam masa sama kita ada simpanan lah untuk kita punya long term Okey. So daripada buku ni saya dapatlah pengetahuan sedikit berkenaan dengan Cik Muhammad Zulkifli ada tulis lah berkenaan dengan kisah dua kali miskin. Kisah dua kali miskin ni cerita apa? Dia cerita dalam tu perkongsian daripada YB Husam Musa masa yang Kelantan nak keluarkan dinar tu kan. Keluarkan dinar untuk sebagai wang tu, wang perantaraan, tapi macam tak boleh lah sebab akta tak membenarkan. So apa YB Husam Musa tulis berkenaan dua kali miskin ni, ceritanya berkenaan dengan mertua dia. Mertua dia pada zaman Jepun dulu lah, zaman Jepun dulu. Masa tu tahun 40-an tu kan yang Jepun masuk tu. Dia umur 14 tahun mertua dia ni. So masa Jepun tu dia Jepun masuk, dia tak boleh sekolah lah, tak boleh naik sekolah sebab tak tahu lah macam mana, macam repeat kelas macam tak boleh naik. Lepas tu dia pun nak berniaga lah, tak ada buat apa, dia berniaga. So dia nak berniaga tak ada duit kan. Masa tu yang Jepun masuk tu tak ada duit, dia minta dengan mak dia modal. So mak dia bagi pound Amerika dalam bentuk emas lah masa tu, sebab maknanya masa yang British tu duduk tanah Melayu, pakai mata wangnya adalah emas. So pound, dia bagi pound yang dah macam ni lah, yang dia sebab ditulis dalam tu pound ada yang dah dibuat sebagai kancing. Mungkin contoh je macam tu lah, sebagai kancing maknanya. So bila emas ni walaupun sebagai kancing, tapi emas still boleh jual kan. So walaupun masa tu Jepun dah masuk, kerajaan lain dah masuk, duduk memerintah di tanah Melayu, tapi sebab tu emas boleh jual. So lepas tu dia dah jual benda tu, dia berniaga. Dia berniaga bermula daripada jual budu, dan akhirnya sampai maknanya berniaga dia besar-besaran, sampai dia jual balak di sepanjang Sungai Kelantan tu. Maknanya kaya raya lah. Dia tak tulis kaya raya, saya lah maknanya assume kan, sebab dia jual balak mestilah orang yang berduit kan. So masa yang Jepun menyerah kalah, dia orang kaya, tapi mungkin dia tak ada kesedaran lagi pasal emas, nak simpan emas semua tu. Dia ada berguni-guni duit. Inilah mata wang Jepun tu, wang pisang. Mata wang pisang tu dia ada berguni-guni. Tapi bila dah Jepun kalah, mata wang tu dah tak sah diperlakukan. So tak boleh guna. So benda tu just nak buat apa, tak ada nak buat apalah kan. So dah habislah maknanya kekayaan dia tu itu. YB Husam Musa tulis kisah dua kali miskin. Maknanya miskin yang masa yang pertama tu bila British kalah, tapi still mak dia ada lagi pound yang dalam bentuk emas, boleh jual untuk buat modal. Tapi bila dah yang Jepun kalah tu, maknanya dia tak ambil, dia tak tukarkan benda tu ke dalam bentuk emas, dia ada dalam bentuk wang pisang saja. So kekayaan dia habis. Sebab dia tak ada yang dia tak tukarkan kepada bentuk yang menyimpan nilai. Itu yang saya nak ajar kepada, bukan ajar,
saya nak beritahu, nak sharing berkenaan dengan pentingnya kita ada mata wang yang menyimpan nilai. Kat sini maknanya emas lah. So benda tu boleh menyimpan nilai duit kita. So kalau kita ada contohnya kat sini tu kita hanya ada duit sekarang je. Contoh sekarang kita hanya ada bentuk duit, kita tak ada emas. Kalau apa-apa hal berlaku, so kita mana contohlah kalau na'udzubillah lah kan. So apa-apa hal berlaku pada Malaysia dan duit kita tak sah diperlakukan, so kita benda tu dah tak ada guna lah. Kekayaan kita dalam bentuk emas tu, dalam bentuk duit tu. Sebab ini contoh kan dalam masa ada gambar ya, masa yang ini Perang Dunia Pertama. Duit banyak tapi tak ada buat apa dah. Tu yang Indonesia lah yang tulis tu, wang dijadikan mainan oleh anak-anak sehingga saking kerana tak boleh guna lah benda tu. Jadi kita nak ke kekayaan kita yang contoh kita dah susah payah pergi kerja apa semua kan. So ada duit tapi kita simpan je dalam bank, kita tak tukarkan kepada emas ataupun aset-aset lain lah. Contohnya boleh tukar, boleh je tukar kepada hartanah apa semua. Cumanya macam yang saya ada sharing sebelum ni, bila kita tukar pada hartanah, dia tidaklah secair emas. Jadinya bila kita nak pakai duit dalam masa terdekat, macam tak senang sangat lah. Kan kalau situasi sekarang lagi lah, mungkin 2 tahun kot baru boleh jual kalau rumah ke tanah kan. So itu yang kita, maknanya saya pun ada sebut sebelum ni, kita jangan masukkan telur kita dalam semua satu bakul lah. Kita kena ada banyak bakul. Maknanya emas pun ada, tanah pun boleh ada kan. Kalau ada duit lebih nak beli hartanah, dan boleh je masukkan dalam ASB ke apa ke, maknanya kena ada ini juga. Tapi kalau ikut pakar kewangan, dia memang mengesyorkan kita memang kena ada simpanan dalam bentuk emas. Contoh kalau yang paling ringan lah bagi saya, maknanya yang paling ringan, minima dia punya peratusan tu 10%. Tuan Azizi Ali mengesyorkan kita punya kekayaan ni dalam bentuk emas 10%. Tapi maknanya emas dalam bentuk mana? Itu boleh tengok saya punya sharing sebelum ni lah. Beza antara emas 916 dan 999. Okey, emas apa yang paling baik untuk sebagai kita nak jaga nilai duit kita. So kita tak nak jadi macam ni kan. Kita ada duit banyak-banyak tapi tak ada nak buat apa. Macam contoh kes Susah Musa tadi, ada berguni-guni, mertua dia ada duit berguni-guni mata wang Jepun tapi dah tak boleh guna. Sebabnya Jepun dah menyerah kalah. So kita pun tak tahu keadaan kita akan datang. So kalau ikut buku mentor saya ni kan, wang emas tadi yang gambar tadi, wang emas tu kita kena simpan. Sebenarnya kita punya duit tu maknanya wang kertas kita dalam bentuk tunai tu paling banyak pun 6 bulan kita punya perbelanjaan bulanan ataupun dalam pendapatan. Yang lain tu kita boleh dalam bentuk emas. Sebabnya bila dalam bentuk emas, kita boleh senang lah kita nak cairkan pun tak ada masalah kan. So memang boleh. So macam tu sebenarnya dah boleh lah. Sebab kita macam kita tak nak duit kita jadi macam tu. Satu lagi yang semalam pun saya ada sharing berkenaan dengan duit kita ni dia makan inflasi. So satu lagi, ini pun satu kan, lagi kita takut dia tak sah diperlakukan kan. Okey. Kalau tuan-puan perasan lah kan, dekat duit kita tu kan ada tulisan tu sah diperlakukan yang bawah tu. Ada duit 50. Ni yang bawah ni. Tak nampak. Bawah ni. Yang bawah ni sah diperlakukan dengan nilai. Kalau maknanya kalau kerajaan kita dah tak ada, maknanya kerajaan sekarang tak ada dan tukar pada kerajaan lain dan dia nak keluarkan duit lain, so wang ni dah tak ada guna. So dah tak sah diperlakukan. Itu yang kita tak nak berlaku pada kekayaan kita lah. So kita kena tukarkan dia dalam bentuk yang lebih bernilai lah. Emas, tanah yang lebih bernilai dalam masa long term. Okey. So itu contohnya. Contoh kod tu kan, jika hari ini kita takut untuk simpan emas, sebab mungkin ada yang kata emas ni betul-betul naik harga dia, tapi sebenarnya satu hari nanti kita pasti lebih takut simpan duit kertas. Sebab kalau dia jatuh, dia boleh jadi kosong nilai dia. Sebab apa? Sebab dia hanya sehelai kertas, dia tak disandarkan dengan apa-apa. Sebab dia memang tak ada sandaran apa-apa. Kalau emas ni, sebab kita punya emas, kita ada contoh kita ada 1 dinar, kita memang ada 1 dinar. Contoh kalau yang ada barang kemas, kita ada satu utas rantai. Kita ada rantai. So itu dia berdiri sendiri. Dia tak ada nak kata kerajaan peraku ke, tak peraku ke, tak ada. Maknanya sebab aset kita. Yang contoh semalam saya ada sebut pasal orang Kemboja tu kan. Orang Kemboja datang Malaysia,
masa yang perang Vietnam dulu kan, dia masukkan dekat dia punya baju-baju, ujung-ujung baju ni jahit dekat ujung baju ni emas, datang Malaysia jual. So ramai, saya tak tahulah yang kaya, tapi maknanya ada yang berduit lah di Kelantan tu, kampung saya, berduit, ada boleh buka kedai, so memang berniaga. Kalau dia tak ada benda tu, mungkinlah bila berniaga datang sini, cari kerja, buat kerja, boleh, dia boleh juga. Tapi maknanya senang lah bila dia datang instant dia dah ada duit. Bila dah ada duit, dia boleh tukarkan emas tu kepada duit Malaysia masa tu. So tak adalah macam sampai-sampai baru nak cari kerja, nak cari duit untuk nak hidup. So maknanya dia bawa. Kita pun kita tak tahu keadaan kita akan datang macam mana, kan. Sejauh mana amannya Malaysia apa semua, kita tak naklah macam tu, tapi kita kena bersedia. Itu yang saya ada sebut juga. Emas ni insurans kepada kewangan kita. So bukannya kita ni insurans hayat je memang perlu ada insurans untuk hidup kita, insurans hayat. Kalau kita pun kita kena beli insurans, apa-apa hal berlaku kita ada kira macam sandaran. So kalau kewangan kita pun macam tu jugalah. So kalau kata tak ada, maknanya kita macam tak ada insurans lah. Sebabnya macam harta anak, dia lambat kita nak cashkan balik. Okay, so sorry sekejap. Ini yang penting jugalah bagi saya. Saya simpan emas sebab bukan nak kaya. Salah satunya lah, kalau nak kaya tu maknanya orang yang nak jadi pelabur. Nak jadi pelabur ni sebab saya lebih kepada penyimpan. Saya pun suggest lah kepada kawan-kawan kan, kalau yang nak beli emas tu, kita ni penyimpan, bukannya kita ni pelabur. Sebab pelabur ni dia lebih kepada yang ada duit, yang nak beli berkilo-kilo. Bila naik je RM10, RM20 1 gram, dia dah boleh dapat duit banyak. Tapi macam contoh kita ni rakyat marhain yang duitnya ada sikit-sikit aja lebih, so simpan lah, jadilah penyimpan. Sebab kita bukan nak kaya, tapi sebab kita nak sediakan simpanan supaya tak jatuh miskin. Maknanya apa-apa hal berlaku, kita tak jatuh miskin. So satu lagi, kalau biasalah kan, kalau mungkin kita dengar orang-orang yang bankrupt apa semua, dia kan tak boleh nak ada akaun bank apa semua. So dalam bentuk ni lah yang dia boleh simpan. Sebabnya emas ni tak ada ditulis di mana-mana, tak ada dalam bank, tak ada, kerajaan tak boleh nak cari rekod tu kat mana. So memang tak ada. So kita, itu kekayaan kita sendiri tanpa ada orang boleh trace sama. Okay. So kalau sebagai kita lah, macam contoh saya memang bercakap kepada kita, maknanya orang yang rakyat marhain macam saya jugalah kan. Saya yang marhain yang kalau simpan pun sikit je, 1 gram 2 gram gitu sebulan kan. Contoh 200 lebih banyak. So strategi dia senang aja. Tak ada, kita tak perlulah kalau orang kata nak kena meminjam kan, nak meminjam untuk nak buat cari nak ambil loan untuk nak simpan emas. Tak perlu, jangan. Sebabnya kita kena simpan apa yang ada di tangan, bukan kita cari. Sebabnya bila kita peminjam, sebenarnya kita minjam duit orang, bukan duit kita. Sebab tu kita bayar lagi. Sebabnya kita tak tahu dari segi memang dari segi masa long term memang dia akan naik, cuma persoalan masa bila. Tapi kalau contoh kita harapkan daripada loan, memang kita yang macam nanti kita lah macam terdesak lah. Sebabnya tak naik lagi. Itu yang sebenarnya kita kena simpan dengan duit di tangan kita. So strategi dia senang aja. Mulakan sekarang, beli dulu baru tunggu, bukannya tunggu masa yang sesuai. Sebab saya kata tadi kan, guna dengan apa yang duit yang ada di tangan. So bila ada duit, beli. Jangan tunggu harga. Sebab kita bukan pelabur, kita penyimpan. Sebab kita nak selamatkan nilai duit kita supaya long term kita tak jatuh miskin kalau ada apa-apa hal berlaku. So beli je dulu. Kalau harga, kalau kata mahal ke apa semua, dia subjektif, mahal ke murah ni. Kalau saya sekarang ni mahal lah, sebab saya mula tahun 2014 harga 100 lebih, 150, 160 macam tu masa tu. Sekarang 250. Kalau saya mahal lah, tapi saya beli je sebabnya tak dapat dah harga 100, 140, 150 tu. So itu, kita beli je benchmark dan tunggu bukan tunggu, maknanya kita kena beli. Kalau kita nak tunggu harga, sebab kita tak tahu bila harga yang rendah, bila harga yang tinggi. Sebab benda tu semua ada faktor lah, macam contoh harga turun naik RM, turun naik USD. Lepas tu kalau ada perang antara China dengan US pun boleh mengibatkan naik dan turun harga. So kita sebenarnya banyak faktor. Jadi kalau sebagai kita yang nak simpan 200, 300 satu bulan ni,
simpan sahaja. Kalau nak tengok benda tu, kita dah merugikan kita punya emosi, baik buat benda lain. Tak, kalau apa, so beli sahaja. So strategi kedua, kita beli tu jangan tunggu yang tu je. Dia takkan kaya kalau kita beli. Contohlah, bukan kaya maknanya dia tak akan, benda tu tak akan naik dia punya, kita punya simpanan kalau selagi kita tak menyimpan. Ini bukan simpanan. Kalau ada orang cakap ini bukan macam pelaburan yang dapat duit untung setiap bulan, tak ada. Kalau ada orang yang cakap, okey, you masuklah 10,000, nanti kita bagi bulan-bulan apa semua, itu tanda-tanda scammer. So bolehlah angkat kaki, cepat-cepat lari, janganlah masuk. Ilmu tu semua ada dalam ni. So apa-apa hal itu yang kata saya asyik cakap, sebenarnya kita kalau ada duit, cari ilmu dulu. Jangan dulu pergi melabur. Sebab bila kita tak ada ilmu, kita akan melebur. Okay. So semuanya kena ada ilmu. Ada ilmu. Cik Syukur ni Mahaguru Emas Malaysia lah. Okay. So ada sharing dalam dia punya FB Live. Kalau kita ada duit dan kita tak tahu buat apa-apa, jangan buat apa-apa. Pergi cari ilmu dulu, baru boleh nak melabur ke, nak apa ke, cari ilmu dulu. Sebab nanti kalau kita, macam saya cakap tadi lah, bila kita tak ada ilmu, kita akan melebur. Okay? Beli emas secara konsisten, beli je setiap bulan. Contoh kita memang dah allocate, saya nak 200 bulan. Campak, masuk je 200 bulan, tambah. Dia akan ada pemurataan harga. Maknanya kita akan puratakan harga tu. Kalau ada beli rendah, beli tinggi, dia akan naik. Maknanya kita puratakan tengah-tengah. Macam itulah, bila long term kita akan untunglah dalam masa long term. Sebab tu satu lagi, kalau kita tak simpan setiap bulan tu, sebab kita kan macam kebanyakannya kalau yang bekerja makan gaji, dapat gaji sebulan sekali. Kalau kita tak simpan masa gaji, nak tunggu ada duit, nak tunggu bila hujung bulan baru nak simpan, minta maaf lah, itu bukan strategi yang betul. Sebabnya kewangan pun dia menyarankan bila dapat gaji, simpan dulu, jangan tunggu ada baki. Memang tak akan ada baki, sebab kita punya kehendak ni unlimited, sedangkan duit kita limited. So juga saya ada sharing sebelum ni. Jadi kita kena belajar lah dari segi yang dalam buku Misi Bebas Hutang ni pun, daripada Tuan Zul ni pun, yang saya cakap tadi kan, kena beli combo tu kalau nak bebas hutang. Saya insyaAllah ke arah itu, tak bebas hutang lagi, tapi ke arah itu. So Misi Bebas Hutang ni, dan juga satu lagi yang ni 1.0 punya sesi lah, siri lah, Zero Hutang. Yang Misi Bebas Hutang tu yang kira macam 2.0. Macam mana kita nak kenal pasti antara keperluan dan kehendak. So bila kita dah kenal pasti antara keperluan dan kehendak tu, barulah sebenarnya nanti kita boleh differentiate lah, mana yang perlu, mana tak perlu. Jadi kita insyaAllah akan ada baki lah bulan-bulan tu. Kalau maknanya kita boleh buat, bila kita dah simpan dulu awal bulan, kita belanja je apa yang ada. Jangan belanja dulu tunggu ada lebih, tak akan ada lebih. Percayalah kan. So macam contoh, saya ingat hadis Nabi ke apa yang cakap kan, bila ada segunung emas, kita nak lagi segunung emas, sebab banyak lagi benda lain yang kita rasa macam kita perlu beli. Contoh, bila kita kata gaji kita naik, mesti confirm lah kita akan naik lah kita punya kehendak. Masa dulu, contohlah kan, masa dulu saya masa dulu masa gaji sikit tu, pakai kancil okey je. Lepas tu bila dah naik gaji sikit, kecil lah kancil ni, kena beli upgrade sikit, kereta besar sikit. Sebab apa? Rasa macam mampu. So tapi sebenarnya bila saya dah sekarang belajar sikit pengurusan kewangan, sebenarnya kita kena setahun gaji sebenarnya. Kalau boleh kita beli kereta tu cash. So mungkin tuan-puan boleh explore lah macam mana sebenarnya, apa sebenarnya kereta yang kita patut beli. Kita kena kira setahun gaji kita, itu harga nilai kereta kita boleh beli maksimum. Bukannya ikut berapa loan yang kita boleh dapat. Sebabnya bila kita beli kereta, kita banyak lagi sebenarnya expenses lain yang kita kena tanggung kan, minyak, insurance setiap bulan, nak maintain apa semua. So kita kena pasti benda tu. Ilmu. So yang ketiga, tambahkan stok emas ketika harga emas jatuh. Kalau ada duit je terdesak, kalau ada emas jatuh tu, masukkanlah, simpan. Sebabnya itu peluang kita untuk beli emas dengan harga yang rendah. Tapi maknanya ini yang kata strategi yang ketiga tu, bila harga jatuh. Tapi bila harga tinggi, kita janganlah pula, aku rugilah beli masa yang tu harga tinggi. Tak. So bila kita kena jadi penyimpan emas yang merdeka. Bila harga tinggi, kita rasa macam, baguslah harga naik. Kalau aku nak jual ni,
kekayaan aku meningkat lah. Maknanya duit aku kita dapat naik, kita dapat lagi duit yang banyak. Harga jatuh. So jangan jual harga jatuh. Kalau masa harga jatuh tu kita rasa macam kita perlu duit yang sangat-sangat terdesak, pajak. Jangan jual. Pajak dulu. Pajak dulu. Mana berapa yang kita nak je lah duit tu, janganlah pajak banyak-banyak. Kata lebih duit ada kat tangan, mulalah nampaklah kereta dia cat dia macam tak elok je. Sebab tu cat kereta lah. Contoh. Lepas tu macam sofa ni macam tak elok lah, dah buruk dah nak beli sofa. Tak ada. So maknanya kita kena ada duit dekat tangan tu yang kita perlu je setiap bulan, dan ada lebihan yang kata dana kecemasan 3 bulan atau 6 bulan gaji. Saya pun cakap je kan, macam maknanya teorinya macam tu. Dan kita paksa dah diri kita. Sebab benda ni kena paksa kan. Kalau makan ubat pun, kalau demam kan tak nak paksa, kita macam pahit dah ubat ni, memang tak makan lah kalau tak paksa. So benda sebenarnya kebaikan kena paksa. Contoh nak semayang pun kan kita kena paksa. Mesti kita macam bila kita tengok cerita pun macam best ni cerita ni, lambat-lambat sikit lah. Contoh nak semayang awal kan. So semuanya kena paksa. Nak menyimpan pun kena paksa. Okay. So itu saja sharing saya berkenaan dengan wang emas dan wang kertas. So saya punya stand senang saja. Ada emas, ada duit belum tentu ada emas. Jadi kalau yang memang tak boleh nak menyimpan emas tu, tak boleh nak menyimpan duit cash tu, kau dah kerja bertahun-tahun, duit masih tak ada, 3 bulan pendapatan pun masih tak ada sebagai dana kecemasan, bolehlah, simpanlah, tukarlah kepada emas. Tapi kriteria emas tu kena tahulah. Kalau nak beli emas pelaburan pun kena tahulah, emas yang untuk simpanan ni kena tahu. Apa kriteria yang penting kita kena tahu. Kalau tidak takut nanti kita punya simpanan tu jadi bukan pelaburan lah, memang tak lebur jugalah. Contohnya macam kuranglah keuntungan kita. Okay. So setakat isu saja. Ada ni ke? Misteri sofa Puan Mariam tu. Terima kasih Puan Mariam ada bersama. Okay. So dengan hari ni misteri sofa Datuk Sefaya tu kan. Betul. Sebabnya dalam kalau puan-puan nak tengok, boleh masuk dalam FB live Tuan Syukur Hashim dan page Syukur Hashim dan Junaina Nordin. Boleh tengok dalam tu. Apa misterinya sofa Datuk Sefaya tu. Bila sebenarnya cerita dia simpan duit, bila nampak duit banyak dia beli sofa. Tak simpan pun benda tu. Maknanya bila dia jadi juga benda lain. Dan sebenarnya tujuan dia nak menyimpan, tapi tak jadi juga. Sebab kita nampak nilai duit RM, kepala kita mulalah fikir apa yang kita nak. Okay. So terima kasih Puan Mariam. Kalau siapa-siapa lagi yang menonton, kalau ada manfaatnya daripada perkongsian saya ini, bolehlah sharekan video ini. Dan kalau ada pertanyaan mengenai emas, nak menyimpan emas macam mana cara dia, nak tahu lagi kriteria ke, boleh saja hubungi saya sebagaimana nombor di bawah. Nanti saya akan masukkan juga dalam saya punya post ni untuk dapatkan emas yang berbaloi lah. Okay. So untuk beli buku, sarankanlah belilah buku wang emas ni untuk perbaiki buku wang emas ni, dan juga buku misi bebas hutang untuk misi membaiki pengurusan kewangan anda lah. Okay. So setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.